ila yang termasuk di beritahukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yahdini wa hdina sidqi wa ahrishni mukhraja sidq waj'al min ladunka sultanan nasira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyi rasula la ilaha illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa nafsifan pada istifada wal tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dal huda wa dalalat al khair ibtiwatillah mardati wa qurbi thawabih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ma'ulik wal khatimi lima sabaq wan nasiril habil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi daril azim. Yang dimati Tuan Pengurusi Surau At-Taqwa Bukit Bandaraya Shah Alam, Ustazul Fadilah yang berbahagia, Tuan Imam Barisan Pegawai yang di Jabatan Kuasa Surau, Tuan-tuan guru, wali ulama, para hafizah, orang soleh yang turut berada dalam surau. Seterusnya tuan-tuan sedang jemaah solat maghrib yang dimati Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan penuh kesyukuran terlahi kerana pada malam ini dapat kita bertemu kembali dalam kuliah bulanan kita berkaitan tentang bab ilmu faraid menggunakan kitab Risalah Faraid Ahli Waris dan bahagian masing-masing yang ditulis oleh Profesor Muhammad Ridwan Awang yang saya gunakan sekarang ni lah, yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Tetapi walaupun buku ini dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dicetak oleh pihak JAKIM pada masa tersebut, saya tak nafikan ada beberapa sedikit kesalahan di dalam buku ini yang ditulis pada ketika itu, sebab manusia lemah tuan-tuan, dalam bab editor ni mungkin ada kurang. Dan ada juga yang mempertikaikan, yang beritahu dekat saya, ada satu hadis yang dibawa dalam kitab ni, tuan-tuan, dia hadis dalam keadaan dia hadis dhaif, hadis dhaif. Ada yang pandangan Ibnu Majah kata dhaif, ada yang kata mungkar, macam-macam lah tuan-tuan pandangan. Tapi saya lah, yang kitab ni penulis profesor ni tulis, dia bawa yang untuk hadis tu bukan untuk menunjukkan hukum tentang bab pembelajaran ilmu faraid. Dia lebih kepada galakan saja, galakan kita untuk belajar mengetahui tentang ilmu faraid, bukannya dia buat sebagai satu bentuk hukum ke atas ilmu belajar ilmu faraid itu. Tapi walaupun memang ada hadis sahih lain yang menuntut kita untuk menuntut ilmu, tuan-tuan, talbul ilmu faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Ada tu hadis, tuan-tuan, hadis yang kita disuruh untuk menuntut ilmu, wajib kita menuntut ilmu. Masalahnya, tuan-tuan, kadang-kadang satu hadis tu memang dia dhaif, tapi disokong dengan hadis-hadis lain, nak menunjukkan betapa pentingnya ilmu faraid ni, tuan-tuan. Dan hadis yang sama juga ada disokong oleh hadis-hadis yang lain yang ada juga menyebutkan matanya suruh kita belajar ilmu faraid, ta'allamul faraid wa'allimuhan nas, ada, tuan-tuan, ada masalah pun, tuan-tuan. Itulah zaman sekarang ni ialah zaman sikit-sikit mana dalilnya, mana bukti, tuan-tuan, tu yang jadi masalah. Jadi ustaz kita pun pening. Saya pun kalau kat pejabat susah sangat gila rujuk kata mufti, tuan-tuan. Biar je tuan mufti yang bawa jawab benda tu. Susah sangat, tuan-tuan. Banyak sangat pertikaiannya. Padahal kitab ni pun penulis ni ambil daripada kitab-kitab lama, buku-buku lama, ulama-ulama dulu tulis. Tapi nak pertikai juga. Susah, tuan-tuan. Baik. Malam ni kita sambung bab Asobah bin Naf. Dah cerita pun bulan lepas Asobah bin Naf ni. Tapi malam ni kita detailkan bab Asobah bin Naf lagi. Asobah bin Naf ni saya dah terangkan pada tuan-tuan pada bulan lepas. Dia merupakan golongan waris
yang mengambil baki harta pusaka terdiri daripada golongan lelaki yang bersambung dengan semati. Dia lelaki, dia golongan lelaki. Dalilnya apa? Orang minta dalil. Dalilnya apa, Ustaz? Ada dalil? Ada. Golongan Asobah bin Naf ni, dia golongan lelaki. Ada dalilnya. Dalilnya dalam satu hadis. Hadis tu hadis sahih lah tuan-tuan. Nabi kata, Al-hikul faraid bi ahliya. Serahkan faraid ni kepada mereka yang layak, mereka yang berhak, mereka yang patutnya dapat pusaka. Golongan-golongan fardu yang dimasukkan di situ sebenarnya kalau untuk dihususkan. Fama bakia, kalau dia ada baki, ada balance daripada lepas dibagikan kepada golongan fardu yang berhak tadi tu, fahuwa li aula rajulin zakarin, hendaklah diserahkan baki tersebut kepada lelaki, waris lelaki yang lebih utama. Maknanya waris lelaki utama tu waris lelaki yang paling dekat, yang paling hampir hubungannya dengan si mati. Begitulah tuan-tuan. Itu yang disusun, ulama susun. Siapa dia golongan waris lelaki yang paling hampir dengan si mati? Disebut sebagai golongan Asobah bin Naf. Iaitu waris lelaki yang paling dekat dengan si mati, yang paling hampir dengan semua lelaki. Semua lelaki tuan-tuan. Golongan Asobah bin Naf terbahagi pada 4 peringkat. Tengok ulama bahagikan pula. Dah terang itu maksudnya. Ulama bahagikan lagi. Nak kita betul-betul faham. Nak betul-betul kita dapat menguasai siapa yang dikatakan sebagai Asobah bin Naf itu. Dia terbahagi kepada 4 peringkat mengikut keutamaan dalam menerima Asobah baki tersebut. Dia dibahagikan kepada 4 peringkat, 4 golongan. 4 golongan utama. Golongan lelaki utama yang akan mewarisi harta pusaka si mati. Baki, balance harta pusaka si mati. Kalau ada golongan ni lelaki, maka dialah yang akan mewarisi. Baik. Pertama, A. Jihad al-bunuwah. Jihad al-bunuwah. Apa maksud jihad al-bunuwah? Iaitu anak lelaki kepada anak lelaki dan seterusnya ke bawah selagi tidak diselangi oleh perempuan. Jihad al-bunuwah. Golongan jihad al-bunuwah ni merupakan waris lelaki yang dia kedudukan itu. Si mati kat sini. Apa yang dimaksudkan bunuwah dia? Yang dikatakan bunuwah. Bunuwah. Apa yang dikatakan bunuh? Bunuwah ini ialah golongan peringkat waris Asobah bin Naf yang ke bawah. Yang ke bawah. Siapa dia? Ulama kata tadi, anak lelaki arwah. Ini yang paling besar sekali tuan-tuan. Anak lelaki arwah yang saya dah terangkan pada bulan lepas. Anak lelaki, kalau ada waris-waris sisian, memang tak akan dapat pusaka. Kirim salam tuan-tuan. Malam saya ada baca satu wasiat dekat Tanjung Darat. Arwah ada seorang dia anak lelaki tuan. Dia ada isteri. Lepas tu ada seorang anak lelaki. Seorang anak lelaki. Senang tak pembahagian dia? Senang. Isteri golongan yang disebut oleh hadis Nabi kata tadi, al-hikul faraid bi ahliya. Hendaklah serahkan bahagian golongan yang berhak. Siapa golongan berhak dalam kes ni? Isteri. Isteri golongan berhak, golongan fardu yang ada hak pusaka. Sebab si mati ada anak lelaki, maka bahagiannya ialah 1/8. 1/8 bahagian. Makin lama makin hilang tuan-tuan. Allah. 1/8. So balance 78. Yang dah bagi dekat isteri 78, dia ada balance 7/78. 78 ni lah jadi asobah ni yang disebut sebagai asobah. Dan asobah ni nak diserahkan oleh siapa? Ni, anak lelaki. Golongan Asobah bin Naf. Jihad bunuwah. Jihad bunuwah ni anak lelaki mati. Ini yang paling hampir. Walaupun arwah ni ada dua anak lelaki, anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki, anak perempuan. Tak boleh 78 ni turun ke bawah. 78 ni mesti turun ke sini.
Sebab semalam masih bincang-bincang saya lepas baca wasiat tu, isteri arwah ni, isteri arwah dah tua juga, umur dah 70 lebih. Arwah meninggal umur 89. Yang ini isteri 70 lebih, dah ada kursi roda dah tuan-tuan. Dia cakap dengan saya, Ustaz, saya nak harta arwah ni, arwah suami saya ni bagi kat cucu terus lah Ustaz. Bagi kat cucu terus. Masukkan nama gerannya, geran sawit, geran disebutlah geran kelapa sawit, geran tulah, geran tapak rumah lah. Bagi terus dekat cucu-cucu saya ni. Inilah keturunan saya nak bagi dekat cucu saya. Saya tanya tuan-tuan, boleh tak? Tak boleh, dia kena bagi dekat sini. Anak lelaki dia ni ada akobah baki yang perlu ambil dulu. Ini bunuh yang utama. Dia yang kena ambil dulu. Teruk padam. Dia nak berhenti cepat dulu. Tak apalah. Dia tak kena buat hotel. Jadi baru. Jadi baru ya? So, balance 78 ni, walaupun isteri arwah ni, dia beritahu kat saya, Ustaz, jangan, tak payahlah bagi dekat anak ni. Ni anak dia pun guru besar. Guru besar. Kaya lah, guru besar ni pangkat tinggi. Tak payahlah bagi dekat dia ni, Ustaz. Dia nak bagi kat cucu terus. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia tak boleh langkau ni. Jihad bunuh yang utama ni, iaitu anak lelaki arwah. Balance tu mesti serah kat sini dulu. Tak boleh pergi kat bawah. Kalau nak bagi dekat bawah, 78 ni kena masuk bagi dekat dia. Dan dia nak bagi bawah baru boleh. Dia macam tu tuan-tuan ya. Ya. Tak boleh. Ni kan harta suami saya. Sepulanglah saya nak tentukan. Dia pula nak tentukan. Dia arahkan kita. Dia tak boleh cik. Tak boleh. Orang tua pun dah faham tuan-tuan. Lepas tu saya kata, cik 1/8 cik ni bagi siapa? Bagi tu kat cucu, bagi cucu. Tak boleh cik. Bukan tak boleh nak bagi kat cucu terus. Susah. Dia tak boleh. Dia tak langkau sini. Ya. Cik kena terima dulu masuk dalam geran 1/8 ni baru cik boleh bagi dekat cucu. Macam tu. Tak payah masuk nama saya. Masuk nama cucu. Tak faham. Geram betul aku. Tapi dengan orang tua-tua yang tentu memang kena sabar. Walaupun yang orang tua saya cakap tu, orang kerja kerajaan pangkat tinggi. Sama aja bila kita dah tua ya tuan-tuan ya. Lupa-lupa juga ya. Dulu masuk kerja kerajaan adalah yang datang tu ada pegawai-pegawai daripada jawatan kerajaan juga. Masa tu sebabnya dia ada kes lain. Nanti saya cerita tuan-tuan ya. Tak faham tuan-tuan ya. Walaupun pangkat dia besar, dulu itu cerita dulu. Acik ni dulu sebagai bla 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 bla. Dah mati lah, panjang lah ni jawabnya. Dia boleh bercerita pula sejarah hidup dia kan. Kita nak cerita bagi ni. Tak boleh cik, kena masuk acik dulu baru bagi. Kalau macam ni lah, acik nak cucu tak bahagian acik serahkan dekat anak lelaki acik ni dulu yang besar ni. Nanti kemudian dibagi dia dekat anak-anak dia. Ni anak-anak dia kan. Ya, dah pujuk macam tu baru dia. Yelah bagilah kat anak lelaki saya tu. Anak lelaki seorang pun berkira tuan-tuan. Dia bagi. Lala setuju. Senang cerita. Semua harta arwah bagi dekat anak lelaki dia. Sebab apa anak lelaki dia kena ambil? Sebab anak lelaki dia merupakan golongan asabah bin nafs. Golongan waris lelaki yang paling dekat dengan si mati. Yang Nabi sebut tadi tu. Fawwali aula rajulin zakarin. Lelaki yang utama pada si mati. Siapa? Ni anak lelaki dia. Anak lelaki dia yang paling banyak dapat 78. Kalau mak dia tolak, isteri si mati tak nak, maka semua harta tu jatuh pada anak lelaki. Ada kebun 4 lot tanah, ada kereta, ada motosikal, ada duit dalam AFB, semua tolak semua tolakkan ni. Sebab dia dah pesan, nanti kau jangan lupa bagi dekat cucu-cucu aku. Ni ini atuk dengan nenek tuan-tuan, bagi dekat cucu tuan-tuan. Tapi kalau lepas tu, contoh semalam saya baca wasiat, dia kata nak bagi bahagian dia dekat cucu tuan-tuan. Tiba-tiba malam ni saya dapat berita dia ni meninggal dunia. Kena laksanakan tak bagi pada cucu? Kena tak? Kena bagi tak? Kena. Dia ada wasiat. Ataupun kalau dia dah bagi, kena bagi kat sini bawah ni. Tapi dia ada lagi lah. Ni contoh.
Contoh tuan-tuan. Sebab ada kes macam tu tuan-tuan. Dia cakap nak bagi. Tapi bagi tak buat lagi. Geran tak buat lagi. Kata nak bagi. Tu pesanan tu jadi wasiat tuan-tuan. Kena buat. Ya, kena buat. Tak buat. Ya. Tengoklah sebab penerimanya tu dalam keadaan macam mana. Dalam keadaan dia dapat satu kakak, satu tiga ke tak tuan-tuan. Ya. Tapi saya nak cerita kat sini, anak lakinya lah yang akan dapat. Saya bacakan wasiat tu semalam sebab arwah ni dia buat wasiat. Tanah yang diduduk tu, dia ada tanah yang duduk semalam. Saya datang rumah tu, ada tanah. Luas tanah ni 1 ekar tuan-tuan. Yang diduduk ni, 1 ekar. Kenapa tuan? 1 ekar. Masalahnya tuan-tuan, dekat depan ni, ada tadika kemas. Tadika kemas. Itu yang orang kerajaan datang tu semalam. Macam mana tu? Ada tadika kemas. Keluasan tadika kemas ni lebih kurang 0.28 macam tu lah. 0.8 ekar. Sedangkan keluasan tanah yang dimiliki oleh semati, yang geran ni saja, bukan geran-geran lain. Yang ni 1 ekar. So sekarang ni arwah wasiatkan 0.28 ekar ni sebagai tanah untuk manfaat sekolah tadika kemas ni. Sana tuan-tuan. Boleh lah sana tak tuan-tuan? Boleh tak sana? Dia nak bagi 0.28. Siap dia buat pelan lagi. Sebenarnya tak payah pun tak apa. Tapi oleh kerana dia takut nanti anak jantan dia ni rembat tanah tu. Anak jantan zaman sekarang jangan main-main tuan-tuan. Ya? Anak jantan nak katakan. Ya? So dia buat wasiat, dia buat plan ke, tunjukkan plan sekolah tadika tu. Dia nak bagi dia nak sedekahkan yang bahagian depan ni untuk kegunaan sekolah tadika kemas. Anak dia tak boleh tuntut, isteri tak boleh tuntut. Ya? Tak boleh ambil yang bahagian depan ni. Yang rumah ni ada rumah sebelah sini, rumah besar. Rumah besar ni, jalan masuk tuan-tuan ni. Macam mana tuan-tuan? Anak lelaki ni boleh tak tuntut dekat tanah ni? Termasuk dengan isteri. Boleh tuntut tak tanah ni? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh tuntut. Sebab dah ada wasiat. Isunya macam mana nak masukkan nama, nak keluarkan 0.28 ekar ataupun dia kurang 1/3. Saya kira-kira 1/3 je lah. So saya minta tujuan dengan waris 1/3. Ya. Dia sebab dia tulis dalam wasiat tu, tulis dalam bentuk ekar. Tuan-tuan kalau nak bagi tanah, kalau boleh janganlah tulis dalam wasiat tu keluasan tanah yang nak dibagi. Pening pegawai nak kira. Sebab pejabat tanah, pejabat pusaka, mahkamah syariah, dia tak baca berapa ekar nak bagi. Dia baca berapa pecahan kita tu nak bagi. Contoh tanah ni satu bahagian, nak pecahkan berapa nak bagi yang ini. Macam tu. Ini dia sebut ekar. Ada satu tanah dekat Meru tu, dia bagi. Dia lantik, dia ukur tanah tu, ikut plan, siap dengan reserve jalan, reserve parit. Tanah pertanian. Tanah pertanian. Kalau nak tukar lah, ya, tanah tu, status tanah tu jadi tanah bangunan, ada reserve semua. Ya, keluar 1 gram kan itu. Tapi dia nak tunjuk cerdik ya, tanah pertanian tu dia nak bagi dekat anak-anak dia, duit banyak, lantik dia ukur, dia pelan, dia buat pelan tanah tu, lepas tu dia bagi dalam wasiat, dia bagi dalam, bukan wasiat, hibah, keluasan tanah, berapa kaki persegi. Sedangkan geran yang dia ada tu dalam bentuk hektar, dia buat kaki persegi. Macam saya boleh kira lah tuan-tuan. Saya khawatir kalau pegawai ustaz ni bukan pandai matematik sangat. Sekali dapat dan macam mana ni ustaz? Budak-budak daerah saya selalu tanya, ustaz macam mana ni? Dia nak bagi, pakcik ni degil, dia nak juga bagi dalam bentuk keluasan tanah. Geran kita dalam takdiran tu kena beza. Kita dalam takdiran, baca kita dekat satu geran tanah tu ikut pecahan. Kita nak pecahkan berapa tanah tu? Kita nak bagi pecah berapa? Kalau macam ni 0.28 lah tuan-tuan. Senang kita bagi dia 1/3 daripada 1 ekar ni. Ataupun 1/3 daripada 1 ni. Macam tu.
Ya, tapi saya kira 1/3 memang kurang macam ni juga. Dia punya bahagian dia. Dia akan dapat percentage yang lebih kurang sama macam ni. Jadi saya buat 1/3. Saya minta pekerja semua untuk laksanakan. Terutamanya isteri dengan anak lelaki dia. 1/3 lebihkan sikit lah. Sikit je. Kaki segi yang terlebih. Lebih anak jantan dia tu dengan isterinya tak ada masalah. Setuju tuan-tuan. Kalau bantah, dah satu hal lagi tuan-tuan. Ya? Tapi kalau boleh tuan-tuan kalau nak bagi dekat anak-anak, bagi dalam bentuk bukan persen, pecahan. Persen, pejabat usaha tak boleh baca persen. Pejabat usaha, pejabat tanah, unit besaran, dia baca dalam bentuk fraction ataupun pecahan. 1/2, 1/3, 1/4, macam tu. Ya. Kalau bagi ni, dulu Mahkamah Syariah pun sama. Dia keluarkan satu perintah dalam bentuk percentage, peratus, 50%. Pening nanti pejabat usaha nak baca. Nak bagi berapa dalam bentuk pecahan berapa. Macam tu tuan-tuan ya. Bagi dalam bentuk pecahan. Dalam kes ni 1/1/3. So, dia isu dalam kes ni macam mana nak laksanakan. Dia masalah dalam pusaka ni, dalam faraid ni, kalau tuan-tuan nak tahulah. Isu permasalahan pembahagian harta ni salah satunya isu pentakdiran. Saya tak kira. Isu pentakdiran. Macam mana kita nak laksanakan pembahagian tu secara pentakdiran. Itu yang sukar sebenarnya, yang susah, yang ramai orang tak berapa nak faham. Masa hidup tu dia cakap dia bagi orang tadika begitu. Tapi macam mana nak laksanakan? Ni, macam mana nak jadikan dalam bentuk pecahan dan macam mana nak dibawa kes ni ke peringkat sivil, peringkat pembahagian harta pusaka. Kalau tanah bawah 2 juta, bawa akta pembahagian harta pusaka 1955. Kalau tanah 2 juta, bawa akta pusaka. Itu dah mula start tu. Mana nak dibawa? Kemudian macam mana nak dipecahkan bahagian ni? Boleh nak terus kata ke 1/3 ni letak nama sekolah tadika? Mana boleh? Walaupun dalam surat wasiat tu yang saya baca tu, dia kata saya serahkan 0.28 ekar seperti dalam plan, dia tulis macam tu. Seperti dalam plan dilampirkan kepada Ketuan Tadika Kemas. Kampung ... dia cakap itu. Ni kita kena buat dalam bentuk fraction macam ni. Pecahan. Kena belajar bab pecahan. Walaupun dulu matematik kita lemah, tapi kena belajar malam-malam ni bab pecahan. Kena bagi dalam bentuk pecahan. Tuan-tuan pun macam tu. Kalau nak bagi dekat isteri kita, ni aku nak bagi duit ASB aku ni 1/2 dekat kau. Macam tu kan. Mana setengah 1/2. Daripada duit tu. Dia faham lah. Mana 1/2 tu berapa yang kedapat nanti. Macam tu dia. Kena bagi dalam bentuk pecahan. Dalam apa nama itu? Dalam Al-Quran, ada Allah sebut bagi zakat, ada Allah sebut bagi apa nama itu? Faraid dalam bentuk peratus. Ada? Ada. Allah sebut dalam bentuk pecahan tuan. Kenapa? Sebab pecahan lebih adil sebenarnya. Dalam bentuk pecahan. Berbanding Allah tak sebut dalam bentuk percentage, tapi kita sebagai orang biasa lebih faham sesuatu hak tu dalam bentuk percentage ataupun dalam bentuk peratus. Tapi hakikatnya dalam Al-Quran, zakat sekalipun Allah sebut dalam bentuk pecahan tuan. Dalam bentuk apa? Pecahan. Kita tengok. Ya, ulama-ulama pun dulu tulis kitab, mana ada tulis dalam bentuk peratus, mana ada tunjuk dengan saya. Kita sekarang bayar zakat 2.5% kan tuan-tuan. Sebab nak faham, nak mudahkan faham orang dalam bentuk percentage. Saya sendiri, saya akui, saya kalau bentang pecahan pembahagian faraid dekat waris macam semalam, akhirnya saya akan terjemahkan sebelahnya tu dalam bentuk percentage. Sebab bila dalam bentuk percentage orang semua faham. Kalau tak buat dalam bentuk percentage, memang haramnya dia faham, tak faham ni tuan-tuan. Ya? Kalau tak faham dalam bentuk percentage, saya ada satu lagi cara, ialah saya fahamkan dalam bentuk duit. Dengan duit tak faham, itu memang parah tuan-tuan. Biasanya kalau dalam bentuk duit, contohnya 1 juta, makcik dapat 500,000, faham je. Kalau dia kata 500,000 dia tak faham, itu masalah tuan-tuan. Tuan-tuan, faham. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, dengan ada makcik kat Meru tu tuan-tuan. Saya sebut bahagian makcik 16,000. 16,000 dia kata.
Masa saya sebut bahagian dia 1/6 dia tak faham. 1/6 orang apa lah, dia orang Jawa kan. Orang apa lah. Orang apa. Bila sebut 16,000, 16,000 dia kata. Banyak juga. 16,000. Jadi makcik 16,000 ni orang apa ke tak? Tak ada orang apa. Terus lain macam baik. So dia isu pentadbiran. Macam mana kita nak bagi 1/3 ni? Dia proses ni saya nak bagi tahu. Sebab tuan-tuan lepas ni jangan tertipu dengan agenda orang nak cari duit kat luar sana. Minta maaf kalau ada orang cari cat kat sini. Saya cerita ni sebab saya cerita dia. Sebab kadang-kadang kita tak cerita realitinya. Berapa kita ambil kan. Berapa macam tu kan. Okay. Proses untuk laksanakan ni tuan-tuan. Pertama sekali, 1/3 ni memang tak boleh masuk nama tadika kemas ni pun. Patutnya arwah dulu kalau nak buat betul-betul sampai masuk nama kerajaan. Dia tak boleh masuk nama tadika kemas. Dia masuk kerajaan. Dia namanya reserve warta. Bawah section 65 ke 63, saya lupa dah lama dah tinggalkan permohonan untuk buat pewartaan ni. Dan dulu masa kat daerah saya selalu buat pewartaan tanah-tanah sekolah tu, saya tolong mohonkan bagi pihak penjaga dulu. Biasa tuan-tuan, dia masih hidup dia boleh surrender tanah ni. Surrender bawah kerajaan kanun tanah negara 12A, 12B, 12C tu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak faham, tak payahlah cerita. Tapi macam tu lebih kurang. Siapa kerja pijak tanah tahu dah. Dia kena surrender. Tapi kan, orang takut nak surrender dulu. Dulu cerita dekat kerajaan ni. Takut surrender tu hilang. Tuan-tuan ya. Surrender kat kerajaan tu hilang. Ada juga macam tu. Ya, ramai orang kata orang takut nak surrender. So, kadang-kadang orang tu kita tak nak tahu tanah tu tanah surrender tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok geran-geran kampung yang masjid. Masjid tu kadang-kadang dah warta tuan-tuan. Dia dah warta. Dah ada nombor warta. Tapi, tanah tu dia ada nombor lot. Biasa kalau warta kerajaan, kalau tanah tu tanah kosong, dia kosong, tak ada nombor lot. Dia cuma reserve, dia wartakan terus. Tapi kadang-kadang ada tanah-tanah kat kampung ni masjid, dia ada nombor lot. Kalau macam surau ni tak ada nombor lot. Dia memang warta terus. Oleh pihak Majlis Bandaraya, dia warta terus dari surau tuan. Tapi kalau tanah orang, milik orang, dia dah warta, dia dah surrender bagi pada kerajaan, dia ada nombor lot. Kebiasaannya macam tu. Ni yang saya belajar dulu dekat pihak tanah tuan-tuan. Kan? Dia ada nombor lot. Nombor lot tu maknanya tanah orang dia surrender bagi kat kerajaan. Orang dulu-dulu kalau nak wakaf tanah buat masjid, dia bagi kat kerajaan. Bagi dekat kerajaan. Dia lepas bagi kat kerajaan. Tu bagus tuan-tuan. Jadi tanah kerajaan lah tuan-tuan. Dia tak masuk dalam wakaf, dia masuk dalam senarai tanah kerajaan. Tu beza ya dari segi pentadbiran. Tanah yang bergeran, tanah yang berwarta, status lain-lain. Kalau yang bergeran dia ada pemilikan. Dia ada pemilikan. Tertakluk pada undang-undang. Bukan suka-suka boleh ambil, bukan suka-suka boleh langgar. Berbeza dengan warta tuan-tuan. Ni warta. Tuan-tuan ya. Berbeza dengan warta. Warta boleh revoke tak? Kalau saya ajar tuan-tuan cara ya, boleh revoke tak revoke, tuan-tuan boleh tahu lah. Tanah warta boleh revoke tuan-tuan. Revoke ni senang dia. Saya tak nak ajar. Nanti kan tuan-tuan, ni ada orang pijak tanah ni, saya tahu lah. Boleh tuan-tuan patutnya stres. Itu sebab dulu-dulu kadang-kadang pelik. Ada satu kes dulu masa saya kerja kat Sepang, tanah masjid tapi nama penghulu tuan-tuan. Nama penghulu pun ada juga macam tu. Dia tak nak surrender, dia lebih percaya kepada penghulu. Memang dulu, zaman dulu kita percaya dengan penghulu. Kita percaya dengan Tok Imam. Masuklah nama penghulu, masuk nama Pak Imam. Ada satu masjid tu nama Pak Imam, ada satu tempat tu tanah wakaf nama penghulu. Cantik. Penghulu dah mati tuan-tuan. Anak penghulu macam anak penghulu. Ada satu tu surau, kena angkat surau ni tuan-tuan. Kena angkat. Jangan main-main tuan-tuan. Orang zaman sekarang tak kira lah ya, walaupun bangunan ni dia wakafkan orang, tapi duit punya pasal naik hantu tuan-tuan. Penghulu anak dia naik hantu tu tuan-tuan. Nak tuntut juga. Memang tak boleh bincang terus tuan-tuan. Baik. Terus ya, isunya macam mana? Dalam ni itu sebab proses tu kita kena tahu, kena belajar. Jadi 1/3 ni dia kena bawa ke mahkamah syariah dulu.
nak jadikan dia valid dari sudut undang-undang, pelaksanaannya tu dia kena bawa dokumen wasiat ke Mahkamah Syariah untuk disahkan pemberian 0.28 ekar ni sebanyak ataupun 1/3 ni. Biar Mahkamah Syariah keluarkan satu perintah, ikut perintahnya untuk beri 1/3 bagi tanah tujuan tanah manfaat tadika ke kemas kampung tersebut. Tapi nak letak nama siapa? Tu persoalannya. Tu yang ada pegawai datang malam tu, pegawai bosor dia datang. Saya tanya dengan dia, "Tuan, tadi tanah ni tak boleh letak nama tadika kemas. Tuan tahu tak?" "Ya Ustaz, saya dah tanya dengan pegawai dia, memang tak boleh." "Memang tak boleh. Mana boleh letak nama tadika kemas? Sebab tadika kemas ni dia kerajaan, bawah pembangunan luar PLD, pembangunan luar bandar, tuan-tuan. Kan bawah PLD, tak silap saya dah. Malam pun diakui bawah PLD sekarang, dia punya peruntukan semua. Tak boleh masuk. Mana boleh? Ya? Kalau tak kena surrender kerajaan, tak. So macam mana?" Saya kata, saya cadangkan tadika kemas ni tanahnya jadi tanah wakaf. Jadi tanah wakaf. Itu yang paling mudahnya. Saya akan masukkan nanti dalam laporan saya untuk dibawa ke Mahkamah Syariah, 1/3 ni diwakafkan. Bila diwakafkan, dia kena letak nama Majlis Agama Negeri-Negeri. Macam tu kaedahnya, letak nama Majlis Agama Negeri. Kalau dekat Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Dalam kurungan dia akan tulis kat situ wakaf. Yang akan dipegang, yang akan diurus oleh siapa? Kalau dekat Selangor, Perbadanan Wakaf Negeri Selangor. Ingat tu. Perbadanan Wakaf Negeri Selangor. Dia yang akan uruskan. Geran tu nanti salinannya akan sampai kat situ. Dia akan monitor 1/3 ni. Betul tak 1/3 ni ada sekolah tadika kemas? Pegawai dia akan monitor, tuan-tuan. Ya? Satu hari nanti kalau orang tak nak tadika kemas ni, tukar pula ni, tukar tu, tak tahulah tukar apa. Tak nak tadika kemas, roboh tadika kemas. Tanah ni jadi apa? Wakaf. Kekal. Boleh ambil tak? Boleh tak kerajaan ambil? Boleh tak siapa-siapa ambil? Boleh tak? Malah lah nak cerita kan. Panjang pula kan, tuan-tuan pandang apa macam-macam nanti. Boleh tak? Tak boleh. Dia jadi wakaf. Kekal kat sini. Buatlah nanti tadika lain pula. Tadika tu, tadika ni ke, terpulang lah. Janji wakaf ni kat sini, tadika kena berterusan. Itu yang saya kata, saya kena dapat masukkan 1/3 ni, dapatkan perintah Mahkamah Syariah, supaya perintah Mahkamah Syariah tu boleh dibawa ke peringkat sivil, Mahkamah Tinggi Sivil, ataupun ke pejabat pusaka kecil di bawah Akta Pembahagian Pusaka Kecil tahun 1955 untuk di-apply, untuk dibuat keluarkan perintah supaya masuk nama wakaf ni, tuan-tuan. Kalau tak boleh, tuan-tuan. Kalau tak boleh. Pergi dekat pejabat pusaka ni dia dikuasa untuk turun kepada siapa? Ni je, isteri dengan anak lelaki ni aja. Selain daripada itu tak boleh. Tu sebab tadi masa makcik ni kata nak bagi pada cucu, boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab waris dia kat sini, yang ini dengan ni aja. Ni tak ada. Tu dia kata tak boleh. Makcik nak bagi kat sini, dua ni. Nak setuju tak bagi dia? Yelah, setujulah bagi kat dia. Macam mengang ni anak lelaki dia. Dengan anak lelaki dia tak balik kampung selalu kot. Sibuk sangat jawatan besar. Ya, sampai terpukul nak jumpa dengan emak dia. Tu ya. Tu kaedah dia, tuan-tuan ya. Tu sebab tuan-tuan yang ada problem, ada isu dalam bab wasiat hibah, dia cara pelaksanaannya kalau ada masalah untuk diuruskan di pejabat pusaka ataupun di Mahkamah Tinggi, biasanya kena rujuk Mahkamah Syariah. Kena rujuk macam ada satu kes hari minggu lepas saya ada mesyuarat dekat Pejabat Agama Ulangan dengan waris dia dah hibah. Suami dia dah hibahkan pada isteri dia. Tapi masalahnya, tuan-tuan, geran rumah tu 1/2 yang nama ni suami dia. Suami dia dah 1/2 je. Suami dia ni dah hibahkan pada isteri dia. 1/2 ni, tuan-tuan, bekas isteri. Bukan isteri, bekas isteri. Dah kahwin pun bekas isteri ni. Ya? Dia dulu dia kata, dia ni pegawai kerajaan ya. Saya buat loan rumah ni
full loan saya. Saya bayar semua. Saya nak bagi pada isteri saya. Dia ada isteri baru. Lagi cantik daripada yang ini, tuan-tuan. Tapi dia cerita, tuan-tuan. Memang. Tapi isteri dia baik. Ni. Baik. Baik. Bukan ni bukan baik. Ni baik betul. Baik betul. Walaupun arwah suami dia dah bagi 1/2 ni pada dia. Dia ni kalau boleh tak nak. Cepat saya tak nak lah Ustaz. Tengok bagus ni dia. Padahal dia tak ada rumah pun. Duduk rumah sewa. Rumah ni siapa duduk? Rumah ni duduk anak suami dia dengan isteri bekas isteri ni. Ya? Sanggup dia ni dengan isteri ni, dengan isteri baru ni duduk rumah sewa bayar bulan-bulan. Sampai sekarang. Atau saya, Cik sekarang duduk sana. Anak-anak bayarkan lah sekarang ni. Tak apa Ustaz. Yang penting, saya ada juga dapat bahagian daripada arwah suami saya. Apa dia? Pencen. Alhamdulillah. Patutlah tak kira ada pencen. Yang ni bengang. Tapi saya tanyalah, dia tanya. Suami dia ni memang tak nak langsung kalau boleh 1/2 ni. Tapi masalahnya nama dalam geran 1/2 ni nama isteri bekas isterinya. Dia tak nak bagi. Yang datang masa jumpa saya berbincang dekat Pejabat Agama ni termasuk anak-anak dia ni. Anak-anak dia ni pun sokong makcik dia, tak sokong mak dia. Tengok, ini pertama kali aku jumpa kes ni. Anak-anak dia ni dengan dia ni, sokong makcik dia ni berbanding sokong dia ni. Kenapa tuan-tuan? Ini, punca bercerai dengan dia ni 3 kali kena tangkap basah tuan-tuan. Ingat je, memang ingat perempuan baik sangat je. Alamak, marahlah pula. Tuan-tuan ni, memang tak nak bagi tuan-tuan, kalau boleh. Tu yang dia kata, kalau boleh semua saya nak bagi kat isteri saya ni. Tak nak dekat dia ni. Tapi nak buat macam mana? Geran memang dulu masa buatnya tu, memang dah ada nama bekas isteri ni. Bekas isteri ni pula datang, mengamuk-ngamuk. Dia ni kata tak layak. Kalau boleh rumah ni semua saya nak lagi. Ganas tuan-tuan. Tak sedar diri. Anak-anak dia sendiri pun tak sokong mak dia. Tengok. Sebab masa kejadian berlaku, sebab diceritakan salah seorang anak dia, salah seorang anak dicerita dengan saya tu. Anak dia kata apa? Arwah bapak saya ni orang yang sangat sabar Ustaz. Mak saya sampai balik daripada kerja kilang. Kerja kilang suami kerja kerajaan, saya kerja kilang. Hantar balik rumah tu. Power ni. Suami dia sekarang ni yang hantar. Mana lelaki yang sabar macam tuan-tuan kalau isteri tuan-tuan balik rumah ni cukup balik rumah ni ada seorang sini yang hantar pergi balik rumah. Tuan-tuan apa perasaan? Tak kena penampar gaban buat tuan-tuan. Betul. Mestilah kita lelaki sejati tuan-tuan. Cemburu tetap ada. Ini dikata sabar. Sampai kali ketiga yang takam kali 3, barulah dia kata arwah bapak saya ni ceraikan mak saya ni. Asalnya bapak saya tak nak ceraikan dia sebab memikirkan kami. Tapi kami masa tu tahu, tengok sendiri dengan mata kami. Sian bapak kami. Siang kerja. Tapi kerja kerajaan yang pegawai-pegawai biasa lah tuan-tuan Malam buat kerja lain lagi. Tuan-tuan Dulu orang kerja kerajaan gaji tak banyak, betul tak? Dulu, sekarang lain. Dulu. Betul dia kata terang orang kerja kerajaan dulu. Saya pun dulu bermula gaji tuan-tuan berapa dulu? Masa saya muda-muda pakai diploma mula 900 ke apa? Macam tu je, basic. Dulu. Sekarang budak-budak baru masuk. Geram ni aku tengok. Banyak tu gaji tu orang. Budak-budak sekarang keluar kan gaji jazah tu. Banyak orang gaji tu orang. Diploma starting tinggi. Tak pelas tu rezeki kan tuan-tuan. Tapi nak cerita dululah. Kita dulu tuan-tuan Ini susah. Malam dia kerja cari. Kali ketiga baru. Tu yang sebab dia buat hibah. Kalau boleh nak hibah, dia nak hibahkan semua dekat isteri baru dia ni. Tapi apa daya. Yang boleh terlaksana hanya setakat 1/2. Isteri dia ni pula dia nak semua rumah ni. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. So macam mana? Semua tak nak ikut. Semua kat sini dekat sini isteri bantah. Lepas tu ada seorang anak daripada kalangan ni yang bantah juga. So saya bawa kes tu ke mahkamah syariah. Dapatkan perintah kat mahkamah syariah, sahkan hibah tu, apply nanti di pejabat saka. Isteri dia setuju ke, tak setuju ke, kalau dah ada perintah mahkamah, agak-agak pejabat saka ikut cakap suruh isteri dia ke, bekal isteri ke, ikut perintah mahkamah. Dia akan ikut perintah mahkamah syariah.
Tu cara kaedah dia, tuan-tuan, dekat situ. Tapi cara nak buat ni memang dia agak rumit, banyak renyahnya sikit. Dalam urusan pusaka ni, renyahnya banyak, percaya cakap saja. Dia renyah ni dekat pentadbiran. Bila saya sebut ni, kadang orang pentadbiran marah dengan saya. Ustaz ni nak salah pentadbiran ke? Bukan masalah saya nak salah pentadbiran, tapi itulah yang kena dihadapi oleh orang awam, yang mana orang awam tak boleh nak follow kadang-kadang, renyah dia tu. Yang tadi, sebelum dia kata ni, Ustaz geran arwah suami saya hilang. Hilang memang kena buat geran baru jawabnya. Buat report polis, pergi pijak tanah buat geran baru. Geran pula bukannya pijak tanah keluarkan, PND yang keluarkan kepada PND ni, Pemodelan Nasional Berhad. Tu yang kadang-kadang dia punya proses dapatkan geran tu lama. Kadang kita suka salahkan pejabat tanah. Pejabat tanah lembab, ini lembab, semua lembab. Semua lembab lah, dia kata. Semua lembab. Dia sebab ada proses pentadbiran yang agak panjang yang perlu dilalui, tuan-tuan. Tu macam tu juga saya cerita dari macam geran hilang lah. Ada hari tu, beberapa hari lepas, beli kereta. Abang dia duduk dekat luar negara. Beli kereta kat Malaysia sebab nanti bila dia balik Malaysia, sebulan sekali dia balik Malaysia nak balik rumah ni nak guna kereta. So beli kereta. Tapi kereta tu pakai geran adik dia. Nama adik dia lah yang masuk geran semua tu. Yang ni, sekarang ni adik dia meninggal. Macam anak-anak adik kata, anak-anak adik dia kata, ini kereta baba dia kata. Kalau ikut hukum kereta tu siapa punya? Pakcik dia lah punya kat US tu. Habis dia sapunya dengan anak. Apalah anak saudara aku ni. Kereta pun nak dirembat. Dia dalam geran kadang-kadang nama tu memang betul. Tapi hakikatnya yang tahu apa? Sebab kadang-kadang kita kena tulis wasiat. Tanah contoh tanah. Ni banyak ni tanah. Dulu orang tua-tua suka letak nama orang, wakil. Padahal bukan bagi dekat dia. Dia tu masuk nama tu, bapak yang masuk nama tu pegang amanah untuk adik-adik dia. Adik-adik dia kecil-kecil lagi. Kalau dah batung putihnya proksi lah. Tapi dalam geran tak sebut proksi. Memang nama dia. Sekarang ni apa jadi? Anak-anak dia. Anak-anak yang proksi yang masuk nama tu. Dia yang punya, tuan-tuan. Dia yang mewarisi. Anak yang adik-beradik dia yang patut ada hak kat tanah tu, langsung tak dapat apa. Tengok je di jauh. Saya kalau balik kampung, sayu hati Ustaz. Sayu. Kenapa? Tak ada jadi keturunan arwah abang. Padahal saya membesar kat tanah tu. Tengok. Saya kata, pentadbiran. Bahaya tak pentadbiran? Pentadbiran bahaya. Pentadbiran ni memudahkan. Tapi dia kadang-kadang tu menyusahkan macam tu lah. Memeningkan kulit saya. Dan saya urus pusaka orang. Urus pusaka orang. Yang paling susah bukan pasal kiraan faraid. Bukan kira nak bahagi cara macam. Bukan tu senang saya mesyuarat. Kejap dia dapat keputusan. Yang susahnya. Ni. Kak Menalan mana? Kak Menalan. Tak menalan. Ada. Minta pun tak bagi-bagi. Ada yang bagi pakai WhatsApp, cabur, print. Sakit kepala aku, tuan-tuan. Minta surat beranak tak nak bagi. Kenapa pula nak surat beranak? Dia tak tahu surat beranak tu penting. Kalau nak register nama dalam geran, kalau tanah tu reserve Melayu, dia mesti ada surat beranak yang menunjukkan dia Melayu. Siapa kerja di tanah tahu. Itu sebab saya minta dia berat, tapi tak bagi, minta tu tak bagi, minta salinan cukai. Lepas tu, Maiz lembab. Itulah jawapan dia. Sakit hati saya. Dah isyak ke? Dah isyak. Tak sempat nak habis. Baru tu cerita bawa anak lelaki. Lepas tu dah cerita anak lelaki lagi. Tapi bunuwah kat situ, anak lelaki, keturunan lelaki yang bersambung, itu adalah waris asabah yang paling kuat, yang paling tinggi dia punya jihad dia, tuan-tuan. Berbanding jihad lain lah. Lain. Senang cerita, kalau ada anak lelaki, cucu dia ni kat bawah ni, dia jadi lapis kedua. Tak boleh langkau ni anak lelaki ni. Anak jantan pada si mati ni. Dia lebih dekat pada si mati. Wallahualam. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Faham semua. InsyaAllah. Ada tetap bulan kau, tuan-tuan. Tuan-tuan dah faham dah sebenarnya ni. Buat saja je tak faham. Saya faham. Saya tahu tuan-tuan faham.
Cukup kadar tu lah, boleh ya? Saya penat lah besok. Saya minggu ni tak berhenti lah tuan-tuan. Sampai Ahad ni tak berhenti. Ada malam-malam dah ada jadualnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa lina ta'wil. Allahumma inna nas'aluka an fadlillah ya inda hajatina wa la tasrabul amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lalladzina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.